Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir kita min khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat suara? Jelas ke suara? Oh, baik. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada tahun ini meneruskan Rawhah Asar, bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Mutafannin Al-Arif Billah Sayyidi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung kembali bacaan dan Rawhah kita pada kali ini dengan sedia maklum anjuran bersama dengan Zawiyah Nasiriyah dan pihak Matis Al-Imam Syafi'i yang dipimpin oleh Fadil Ustaz Munir Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, panjangkan umur dan memberikan kemudahan kepada beliau untuk meneruskan kerja-kerja dakwah dan juga memimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kami internet. Baik. InsyaAllah kita sambung pada fasal yang seterusnya. Pada pembicaraan kitab faslun wa yanbaghi an la yaqsuda bihi tawassulan ila gharadin min agharadid dunya. Sepatutnya bagi seorang yang menuntut ilmu Al-Quran Karim, orang-orang yang belajar Al-Quran Karim, maksudkan dengan belajar Al-Quran Karim bukan hanya mempelajari dengan bentuk tajwidnya sahaja, tapi untuk diamalkan, untuk dilaksanakan apa yang dipelajari daripada Al-Quran Karim. Wa yanbaghi an la yaqsuda bihi tawassulan ila gharadin min agharadid dunya. Hendaklah seorang penuntut ilmu tersebut mempelajari ilmu Al-Quran ini dengan tidak bertujuan untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Min malin. Apa antara tujuan dunia? Antaranya adalah untuk mendapatkan harta. Au riyasatin, ataupun untuk mendapatkan kedudukan dan pangkat. Au wajahatin, ataupun untuk mendapatkan kemuliaan. Au irtifa'in ala aqranih, ataupun untuk meninggikan dirinya di kalangan teman-temannya. Au sana'in 'indan nas, ataupun untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, iaitu memujinya, memandangnya dengan keagungan. Au nahwi dzalik, atau seumpama dengan. Wala yashubal muqri'u iqra'ahu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u 'alaihi. Jadi tidak sepatutnya bagi seorang yang membacakan Iqra' Al-Quran Al-Karim kepada para penuntut ilmu meletakkan ataupun mencampuri niatnya tadi dengan tamak fi rifqin, dengan orang yang telah datang untuk belajar dengannya, yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u 'alaihi, untuk dia dapatkan daripada sebahagian yang membaca Al-Quran dengannya, sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan, sama ada dia mempelajari dengan orang yang datang belajar dengannya tadi, dia inginkan harta orang tersebut ataupun khidmat daripada orang tersebut. Wa in qalla, walaupun sedikit, walau kana ala suratil hadiyah, walaupun dengan rupa bentuk hadiah, allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi, yang mana hadiah tersebut
Kalaulah tidak disebabkan kerana orang tadi membaca dengan kita, maka sudah tentu dia tidak menghadiahkan kepada kita dengan sesuatu. Maka seseorang yang menjadi guru perlu membetulkan niatnya agar tidak menjadikan pengajaran yang diajarkan kepada muridnya tersebut dengan niat untuk mendapatkan sesuatu daripada habuan dunia daripada murid. Sama ada harta, mana muridnya kaya, maka dia akan tidak menolak sama sekali untuk mengajar murid tersebut disebabkan kerana orang tadi kaya, ataupun kerana ingin mendapatkan khidmat daripada murid tersebut. Jadi dia seronok kalau orang berkhidmat kepada diri. Alhamdulillah min dzalik, kalau seorang guru berniat sedemikian, walaupun sedikit, walau dengan nama hadiah sekalipun, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini semua adalah perkara yang perlu diberi perhatian oleh para guru, khususnya yang mengajarkan Al-Quranul Karim, karena ianya adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harfihi, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Jadi kalau orang yang inginkan hasil di akhirat, maka kami akan tambahkan pada hasil. Tapi kalau mereka inginkan hasilnya dunia, maka kami akan berikan dengan apa yang mereka inginkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, dan mereka tidak akan mendapatkan sesuatu pun daripada akhirat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, saya sekarang berada di luar daripada kawasan Zawiyah. Saya di Ustaz sekarang di mungkin suara agak sedikit kacau, tapi moga-moga dapat jelas lah sedikit, ya, walaupun agak bergema, ada sebahagian kata bergema. Baik. Wa qala ta'ala, dan sebahagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Sesiapa yang menginginkan sesuatu yang ingin dipercepatkan kepadanya dengan habuan dunia, maka kami akan percepatkan kepadanya apa yang dia inginkan kepada siapa yang kami kehendaki. Maka bermaksud di sini sama seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, "Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihi." Sesiapa yang tergopoh-gapoh untuk mendapatkan suatu hasil sebelum masanya, maka dia akan diharamkan pada masa yang sepatutnya dia dapat. Kalau seorang tersebut mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu kepada para muridnya dengan tujuan dunia, maka mereka akan mendapatkan tujuan dunia tersebut, tetapi di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan sesuatu pun daripada habuan yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang menunjukkan jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pahala tersebut dan ganjaran tersebut sudah tentulah lebih besar dan lebih baik daripada apa yang diinginkan daripada dunia. Al-ayat, ayat yang telah dibacakan tadi, kita baca al-ayat karena i'rabnya dengan maf'ulun bihi mansub dengan takdir iqra al-ayat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Sesiapa yang mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, yang diharapkan dengannya wajhullah, iaitu ikhlas kerana Allah, la yata'allamu illa yusiba bihi gharadan min ad-dunya, tidaklah dia pelajari ilmu tersebut melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapati bauan syurga pada hari akhirat. Yang sedia maklum bahawa bauan syurga boleh dibau sejauh 500 tahun perjalanan. Maka maknanya apa? Maknanya ayat ini, hadis ini menjelaskan bahawa orang yang belajar ilmu yang tujuannya kerana dunia, maka mereka dijauhkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dengan maksud apa? Tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah Taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena dijauhkan tadi sudah tentu menyakitkan hati bagi seseorang yang inginkan syurga Allah Taala. Maka bila dijauhkan, tidak mampu dia membau bauan syurga. Dan juga
dengan maksud akan dihilangkan deria padanya ketika tersebut, atau dijauhkan dengan maksud hissi, secara bentuk jauhnya dia daripada syurga Allah Ta'ala, maka sudah tentulah mereka akan berada dalam keadaan yang sangat rugi kerana telah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa mithluhu ahaditsu katsiratun. Jadi hadis ini riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih dan seumpamanya dengan hadis-hadis yang banyak. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha." Sesiapa yang mempelajari ilmu dengan tujuan untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau yukathira bihi al-ulama, atau dengan tujuan untuk yukathira bihi al-ulama, maksudnya untuk dia berdebat dan juga bertanding dengan para ulama, atau yasrifa bihi wujuhan nasi, ataupun dengan tujuan untuk manusia berpaling kepadanya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu sesuatu yang mulia, menuntut ilmu sesuatu yang besar. Menuntut ilmu ni perkara yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah dengan menuntut ilmu tersebut menjauhkan seorang tadi daripada Allah dengan niat yang telah disebutkan, antaranya untuk berdebat dan juga untuk memandang bahawa dia lebih pandai daripada orang-orang yang bodoh, atau untuk berdebat dengan para ulama, memandang bahawa dirinya orang yang mulia daripada para ulama, atau ingin menandingi para ulama. Dengan mempelajari ilmu, maka dia mengatakan ulama ini jahil, ini orang tidak tahu macam dia tahu dan sebagainya, ataupun untuk memalingkan wajah manusia kepadanya dengan maksud ingin diagungkan, ingin dimuliakan. Dengan tujuan itu, maka siaplah tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemasyhuran daripada ilmu yang telah dia pelajari dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mencari kemasyhuran itu adalah sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebiasaannya orang yang mencari kemasyhuran, mereka akan melakukan apa sahaja yang kadang-kadang boleh menjatuhkan maruah diri mereka sendiri sekalipun, hanya semata-mata untuk menempatkan mereka dan mengenalkan mereka kepada manusia seluruh. Jauhkan kita, moga Allah jauhkan kita daripada sifat tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjaga niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Al-Imam Abdullah Sirajuddin rahimahullah Ta'ala mengatakan bahawa saya ketika belajar tidak pernah berniat untuk berada di medan ataupun di meja mengajar. Saya ketika mengajar tidak pernah berniat untuk berada di atas mimbar berkhutbah. Maknanya niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlintas langsung di dalam fikirannya untuk dia berada di tempatnya guru tersebut. Tetapi sebaliknya, para murid sekarang ini sebelum habis belajar lagi, mereka sudah bercita-cita tinggi untuk berada di tempat tersebut, untuk berada di tempat ini, untuk berada pada gelaran ini, untuk nanti akan dimuliakan begini dan begini. Akhirnya tidak belajarnya selesai, tetapi mereka lebih menyibukkan diri untuk diperkenalkan diri mereka kepada umat, dan lebih malang lagi, belajarnya tidak panjang, tetapi sudah mudah untuk mempertikaikan para alim ulama, melihat para ulama ini adalah orang yang tidak mengetahui seperti yang dia ketahui, dan malah mengatakan bahawa ini ulama su', ini ulama yang kena kita ikut. Malah dia pula menjadi sebagai mi'yar ataupun penanda aras kepada para ulama, sedangkan dia minal juhala. Nahu sarafnya tunggang terbalik, bacaannya tidak betul, sohbah dengan guru tidak lama, tetapi lebih sibuk untuk bertanding dengan para ulama. Lihat, kata ini alim ini telah terpengaruh dengan Dajjal, ini alim ini telah terpengaruh dengan Freemason, ini alim ini tidak mengetahui tentang ilmu konspirasi. Akhirnya mereka tertipu dengan diri mereka sendiri, dan moga-moga Allah jauhkan kita semua daripada kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas al-muallim lahu.
Ini orang yang guru, bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan guru yang perlu ikhlas ketika mana mengajar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun wal yahdhar kullal hadari min qasdihi at-takaththura bi kathratil mushtaghilina alayhi wal mukhtalifina ilayhi. Jaga-jaga dengan sungguh-sungguh, kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, wal yahdhar kullal hadar. Berjagalah dengan sungguh-sungguh, kata dia. Min qasdihi at-takaththura, dengan tujuan untuk membanyakkan bi kathratil mushtaghilina alayhi, dengan tujuan untuk, kalau disebabkan orang ramai datang melawatnya, orang datang bertemu dengannya, orang datang untuk menuntut ilmu daripadanya, wal mukhtalifina ilaihi, dan orang yang bertimbal balik datang pergi belajar dengannya, untuk dia berniat takatsur, ini membanyakkan hartanya ataupun ingin membanyakkan pujian manusia kepada dirinya. Takatsur dengan makna umum, apa sahaja dengan makna yang membanyakkan sesuatu, maka jaga-jaga dengan niat tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri beramal dengan apa yang beliau sebut. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengajian yang dia anjurkan di madrasah beliau, iaitu di madrasah Darul Hadis Syarafiyah, beliau tidak benarkan para murid datang secara beramai-ramai dalam sekali majlis. Baliknya beliau mengaturkan majlis beliau mengikut kepada naubah ataupun giliran orang-orang tertentu. Kelompok ini datang dahulu belajar, kemudian mereka balik, datang pula kelompok yang kedua. So, tidak berkumpul sekaligus secara beramai-ramai. Malah ketika mana beliau mengetahui majlisnya di Masjid Umawi akan dihadiri oleh Governor ataupun Sultan pada ketika tersebut akan hadir ke masjid untuk menunaikan salat, maka beliau akan membatalkan majlis pada malam hari tersebut, semata-mata tidak mahu diperlihatkan kemuliaan Sultan kepada diri, ataupun tidak ingin Sultan datang hadir ke majlis pada ketika tersebut, karena bimbang dengan niat-niat yang buruk yang akan terlintas. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, arif billah, wali Allah Subhanahu wa taala, qutbul akhtar. Bagaimana dengan kita yang sepatutnya lebih berjaga-jaga dengan niat-niat tersebut? Maka kata beliau, wal yahdhar kullal hadar qasdihi at-takaththura bi kathratil mushtaghilina alayhi wal mukhtalifina ilayhi, wal yahdhar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bih, dan berjaga-jaga juga seorang guru tersebut daripada dia membenci muridnya membaca dengan orang lain. Berapa ramai di kalangan guru yang dia berasa dalam hatinya tidak suka ketika muridnya pergi belajar dengan seorang yang. Dan ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Ini adalah musibah yang dibalakkan oleh Allah dengan musibah tersebut kepada sebahagian di kalangan muallimin al-jahilin, yaitu para guru yang jahil, tidak mengetahui tentang ilmu ini. Itu ilmu berkaitan dengan hati, iaitu mereka membenci ketika muridnya belajar dan mempelajari ilmu daripada orang lain. Wahiyya dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi. Dan ini adalah dalil yang jelas menunjukkan bahawa pemilik niat tersebut adalah orang yang tidak ikhlas niatnya. Wa fasadi tawiyatihi, dan buruk perjalanannya. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajh Allah ta'ala al-karim. Bahkan ini adalah hujjah yang jelas, yang qati', yang tuntas, bahawa dia tidak berkeinginan dengan mengajarnya tersebut wajh Allah. Maknanya dia mengajar bukan kerana Allah. Karena kalau dia mengajar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bimbang dengan muridnya pergi kepada siapa. Dia tidak akan bimbang bahawa muridnya tadi akan belajar dengan siapa. Kecuali kalau guru yang murid tadi hadir adalah guru yang bermasalah pada perjalanan hidupnya, sirahnya, bukan orang yang belajar dengan para guru. Nah, itu perlu diberikan tanbih dan juga perhatian oleh guru tersebut kepada para murid. Tapi kalau guru yang murid tadi hadir juga adalah seorang yang menguasai ilmu, maka perlu bagi seorang guru tersebut membiarkan muridnya pergi dan tidak berasa dalam hatinya, walaupun kekal dengannya hanya seorang murid sahaja. Ini adalah sifat yang sangat berat dan juga sangat sukar, khususnya kepada seorang yang mempunyai murid. Seorang yang mempunyai murid, dia akan berasa perkara tersebut dan dia perlu melawan perasaan tadi, barulah dia tergolong di kalangan orang-orang yang ikhlas di dalam ilmu.
Jadi فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك. Karena kalau dia berkehendak ilmunya tadi kerana Allah dengan pengajarannya, maka dia tidak akan membenci dengan muridnya pergi belajar dengan seorang yang lain. Bal qala li nafsihi ana aradtu at-ta'ata bi ta'limi. Bahkan dia akan menyebutkan pada dirinya, saya berniat untuk mengajarnya tadi dengan ketaatan. Waqad hasal, dan aku telah berhasil untuk mendapatkan ketaatan tersebut dengan mengajarkan dia. Waqad qasada biqira'atihi ala ghairi ziyadati ilmi, dan muridku pula belajar dengan orang lain dengan niat untuk menambahkan ilmu. Fala ataba alaih, maka tidak akan dicela orang yang ingin menambahkan ilmu. Karena al-hikmatu dallatul mu'min aynama wajadaha iltaqataha. Karena hikmah itu adalah sesuatu yang hilang daripada seorang mukmin. Karena mungkin kita mengerti tapi ada satu ilmu yang diketahui oleh orang yang lain, maka boleh kita belajar dengan orang yang lain. Maka itu tidak akan menyebabkan seorang guru akan marah ketika tersebut. Cuma yang salahnya kalau murid tadi membanding-bandingkan guru. Ini adab murid pula. Perlu untuk dia hadir dan perlu untuk dia timbulkan dalam perasaan dirinya agar dia tidak menyalahkan dan tidak memandang bahawa gurunya adalah seorang yang tidak menguasai ilmu sedemikian gini dan sebagainya, dan tidak membanding-bandingkan gurunya. Maka ketika tersebut barulah murid tadi akan menjadi seorang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan murid perlu membetulkan niat, guru juga perlu membetulkan niatnya. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik dan juga memberikan kepadanya murid yang ikhlas, insya-Allah, yang datang belajar dengan ini. Ya. Sebab tu para guru kami di Al-Azhar Al-Syarif tidak melarang untuk para muridnya pergi belajar dengan para guru. Yang benar manhajnya, yang tepat perjalanan sirah hidup, yang betul ambilan, maka tidak akan dilarang sama sekali. Tetapi kalau guru tersebut tidak betul ambilannya, tidak betul perjalanannya, maka mereka akan melarang dan memberikan tambih kepada murid-murid mereka agar tidak menghadiri majlisnya, agar tidak pergi mengambil manfaat daripadanya. Jadi sebahagian para guru kami, antaranya Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala, mengambil sikap para ahlullah, mengatakan bahawa ambil yang terbaik, tinggalkan yang tidak baik. Tapi kepada siapa? Kepada seorang yang telah mencapai ataupun mendapatkan kedudukan ilmu yang sepatutnya untuk dia mengambil manfaat daripada siapapun, dan dia boleh untuk menjadi seorang yang boleh membezakan mana yang tidak betul dan tidak. Jadi insya-Allah kalau begitu keadaan kita, insya-Allah Allah Taala akan berikan kita. Tapi kalau kita masih lagi baru dalam menuntut ilmu, maka sebaiknya bagi kita untuk kita mendapatkan panduan daripada guru terlebih dahulu. Jangan kita terus pergi tanya dulu kepada guru kita, adakah boleh untuk saya hadir ke majlis guru ini, adakah boleh untuk saya hadir ke majlis guru ini dan sebagainya. Saya ingat saya bertanya kepada guru saya yang mulia Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala ketika ingin saya hadir ke majlis tawajjuh yang dianjurkan oleh tariqah Naqsyabandiyah di Mesir. Jadi ketika mana saya ingin hadir ke majlis tawajjuh tersebut, saya bertemu dengan Maulana Syekh Yusri dan minta izin dengan guru yang mulia Maulana Syekh Yusri. Kata saya ingin pergi ke majlis tersebut, adakah Syekh benarkan? Kata beliau, silakan, tidak ada masalah, ambil manfaat daripada siapapun. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, barulah saya dapat tengok ada sebahagian guru yang melarang para muridnya untuk hadir dan mengikuti majlis yang guru, khususnya kalau dalam tariqah. Dan beliau, kalau kamu hadir ke sana, kenapa ambil tariqah dengan aku? Ada sebahagian mengatakan kalau kamu pergi kepada dia ataupun kepada majlis yang lain, maka saya akan halang ataupun saya akan haramkan ilmu tadi kepada kamu. Saya akan tidak berkati ilmu kamu tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para guru. Dan ini menentukan kepada keikhlasan guru tersebut dalam mengajar. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya. Ada sikit lagi, kita baca sikit lagi. وقد روينا بمسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمة الله تعالى عليه
an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Dengar ke suara? Dengar. InsyaAllah. Kata telah kami riwayatkan daripada Musnad Al-Imam Ad-Darimi, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Telah kami riwayatkan daripada Musnad Al-Imam yang ijma' para ulama dengan kehafalan dan keimaman beliau, iaitu Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah alaih, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa alaihi salam, bahawa beliau berkata, ya hamalatal Qur'an, atau qala ya hamalatal ilmi i'malu bih, wahai yang menanggung Al-Quran. Fatmawati kata tak dengar suara pedawai. Suara tak jelas ke? Tak jelas? Apa? Tu. Tak pakai tak jelas. Tu dekatkan sikit. Baik. Jelas ke suara? Saya ni duduk dalam kedai makan ni. Derah sangat ni, dia berkata macam nak jual barang pula ni. Clear lah. Anduk sana besar. Baik. Besar. Dekat sikit. Jelas ke suara? Nak habis lah. Kitab sikit je. Rapat sikit. Okey. Kata Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ya hamalatal Qur'ani, atau qala ya hamalatal ilmi i'malu bih, wahai penanggung Quran, wahai orang yang menghafal Al-Quran ataupun yang menanggung ilmu, yakni para ulama, i'malu bih, beramallah kamu dengan ilmu. Fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alima, karena sesungguhnya alim itu adalah yang beramal dengan ilmunya. Jadi alim, syarat bagi alim adalah beramal dengan ilmu. Wa wafaqa ilmuhu amalah, dan muwafaqah ilmunya dengan amalnya. Muwafaqah ilmu dengan amal. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma, nanti akan datang sebahagian orang yang mana mereka ini menanggung ilmu, la yujawizu taraqiyahum, tapi ilmu mereka tidak melebihi tengkorokan mereka. Maksudnya tidak melebihi daripada tengkorokan mereka. Maksudnya tidak masuk ke hati mereka, tidak diamalkan, hanya sekadar di lidah sahaja, dicakapkan, disebutkan kepada orang, dipercantikkan ucapan mereka, tapi tidak diamalkan. Yuqalifu amaluhum ilmahum, ilmu mereka bercanggah dengan amal mereka. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, dan sembunyi-sembunyi mereka berbeza dengan keadaan mereka ketika di depan orang ramai. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dha, mereka akan duduk di dalam halaqah yang masing-masing di kalangan muridnya berbangga sesama sendiri. Aku begini, dan kita hebat, orang lain tak hebat. Kelah kita ni yang paling kemah. Ya, kita yang paling orang panggil dimuliakan oleh Allah Taala. Orang lain semua tak mulia. Ini yang bahaya. Hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisi, sehingga ada seorang yang di kalangan majlis tersebut akan marah kepada temannya di dalam majlis, an yajlisa ila ghairihi wa yada', dan orang tersebut akan marah ketika mana muridnya hadir ke majlis orang lain. Mana dia berbangga dengan majlisnya. Apa kamu nak pergi majlis orang lain? Saya pernah dengar ada sebahagian orang yang menyebut, kata penuntut-penuntut ilmu ni macam yang hadir ke tadika saja, dia kata. Takkanlah budak-budak tadika nak pergi hadir banyak tadika. Tadika satu saja, dia kata. Berapa nak masuk banyak-banyak tadika? Ini antara yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai guru yang tidak ikhlas dalam ilmu. Karena sejak pada awal lagi dia telah meletakkan kepada muridnya dengan ikatan agar muridnya tidak lari kepada orang lain, tidak pergi kepada pengajian yang lain, seolah-olah dia sahaja tempat membaknya ilmu. Ini adalah sifat yang buruk yang ditunjukkan oleh sebahagian guru
Moga-moga Allah Ta'ala melindungi kita dan menjaga hati kita daripada menjadi sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Ulaika la tas'ad a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Orang begini, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, mereka tidak akan diangkat amalan mereka fi majalisihim tilka, dalam majlis sedemikian kepada Allah Ta'ala. Maknanya amalan mereka haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak akan mendapatkan apa-apa faedah. Atau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa waqad sahha 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala wadidtu anna al-khalqa ta'allamu hadha al-'ilm, yani ilmahu wa kutubah. Aku berkeinginan, kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, bahawa seluruh makhluk ini mempelajari ilmuku ini, mempelajari kitab-kitabku, ala alla yunsaba ilayya harfun min, dan mereka tidak menyandarkan sedikit pun daripada ilmu yang mereka ambil daripadaku ini kepadaku. Ini dalil ikhlasnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dengan apa yang beliau sampaikan, dengan apa yang telah beliau sebarkan. Moga Allah Ta'ala menjaga niat-niat kita, para guru, dan ini akan memberi kesan kepada para murid kita sebenarnya. Anak tilmiz suratul syaikh. Murid adalah cerminan gurunya. Ketika murid tersebut buruk akhlak dan adabnya, maka kita akan melihat kepada gurunya pada permulaan. Tapi tidaklah semestinya begitu. Cuma kebiasaan dan kebanyakannya begitu. Bila mana berlaku sedemikian, maka dilihat kepada niat guru ketika mendidik anak muridnya. Dan moga-moga Allah menjaga niat-niat kita agar tidak diniatkan dalam hati kita, agar murid kita sentiasa dengan kita, agar murid kita nanti tidak akan pergi kepada orang lain, agar murid kita nanti ketika dia telah mendapatkan kedudukan dan kekayaan, dia tidak akan lupakan kita. Maka ini adalah niat dan sikap yang buruk yang perlu bagi para guru untuk sentiasa melihat, mengkaji dan juga memerhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Nawawi dan seumpamanya, seperti yang mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Moga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Jazakumullah khairul jazak. Diucapkan kepada semua yang sudi untuk mendengarkan apa yang telah kita sampaikan pada petang ini. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan baca pada bab yang seterusnya, iaitu makarimul akhlak, iaitu apa yang sepatutnya bagi guru menghiaskan dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.